Assalamualaikum. Alhamdulillah, dengan rahmat dan perkenan Allah Subhanahu Wa Taala bertemu kita sekali lagi dalam siri ke-22 Gold Forever hari ini. Dalam siri ke-21 sebelum ini dibincangkan potensi yang ada pada gold, silver dan copper yang merupakan real money. Juga bagaimana peranan yang dimainkan oleh bank-bank pusat dunia yang campur tangan dan mengubah trend pasaran emas dunia. InsyaAllah, hari ini kita ingin bincangkan tentang inflasi. Kenapa ada inflasi dan bolehkah ianya dikawal seperti yang disebut-sebut? Hidup tanpa inflasi, adakah ini suatu yang mustahil? Dalam perkongsian hari ini, insyaAllah, kita akan bincangkan 3 perkara. Yang pertamanya, senario inflasi dunia. Yang keduanya, apakah punca inflasi? Dan yang ketiga, apakah penyelesaiannya? Senario inflasi dunia. Mari kita lihat harga burger McD di beberapa negara dunia sejak 1986 hingga 2017. Semua negara mencatatkan kenaikan yang ketara seperti tertera pada kolom sebelah kanan sekali. Dengan Malaysia mencatatkan kenaikan 30% dalam tempoh 8 tahun, iaitu antara 2009 ke 2017. Ini pula harga bagi secawan kopi yang berubah sejak 1970 ke tahun 2019. Selanjutnya kita lihat apa definisi inflasi. Inflasi dipahami sebagai kenaikan pada harga barangan dan perkhidmatan yang disediakan. Hakikatnya, kenaikan harga barangan tersebut adalah kesan atau simptom daripada inflasi. Apa yang perlu difahami adalah sistem ekonomi hari ini telah menetapkan kadar inflasi. Ya, kadar inflasi ditetapkan dan telah ditetapkan 2% oleh Federal Reserve Bank Amerika. Kadar inflasi 2% ini turut diadaptasi oleh seluruh negara-negara di dunia termasuklah Malaysia. Contoh di sini menunjukkan pada 1980 harga sebuah rumah boleh dibayar dengan gaji bulanan selama 56 bulan. Berbanding pada 2012 perlu bayar dengan gaji bulanan selama 140 bulan. Adakah ini bermaksud kita telah mencapai kehidupan yang lebih baik pada 2012 berbanding 1980? Sila lihat sendiri contoh-contoh lain yang terdapat pada paparan ini. Dengan wang yang sama, RM50, selepas 10 tahun, barangan yang kita perolehi di supermarket semakin sedikit seperti yang terpapar di sini. Inflasi merompak kuasa membeli rakyat secara senyap. Satu perkara penting yang pengguna perlu ambil perhatian ialah fakta bahawa apabila kerajaan membelanjakan wang, seseorang atau rakyat yang akan menanggung dan membayar harganya menerusi cukai-cukai yang dikenakan. Apakah punca inflasi? Ada 3 punca kepada inflasi. Yang pertamanya, cost push inflation. Yang kedua, demand inflation. Dan yang ketiganya, printing money. Tumpuan perkongsian di sini adalah perkara yang ketiga. Ini kerana pada pandangan saya perkara pertama dan perkara yang kedua hakikatnya berkait rapat dengan perkara ketiga, iaitu mencetak mata wang. Di antara kaedah bagaimana bank-bank pusat meningkatkan bekalan mata wang kertas, money supply, adalah apa yang disebut sebagai fractional reserve banking. Cara ini membolehkan bank-bank pusat mencetak mata wang kertas. Secara efektifnya, menerusi kaedah ini, bekalan mata wang kertas menambah. Contohnya, daripada $100 kepada $190 out of thin air. Amalan ini diakui dan disebut pada ayat terakhir, para terakhir petikan ini. Hampir kesemua negara-negara dunia mengamalkan bajet defisit. Ini berlaku akibat kerajaan berbelanja lebih daripada pendapatan. Lihat pada data Kementerian Kewangan di sini. Sejak lebih 30 tahun lalu, Malaysia mengalami defisit. Hanya 5 tahun, iaitu sekitar 90-an, Malaysia mengalami lebihan. Apa kaitan bajet defisit dengan inflasi? Cuba lihat poin nombor 2 di sini.
Dalam keadaan bajet defisit, kerajaan perlu meminjam wang. Kerajaan meminjam wang menerusi bond. Sekaligus ini akan meningkatkan hutang negara pada tahun tersebut. Tahun hadapan defisit lagi dan pinjam lagi. Dan seterusnya, maka kesannya hutang negara terus meningkat setiap tahun. Secara efektifnya, proses yang disebut ini bermaksud mencetak mata wang kertas oleh Bank Negara Malaysia. Dengan meningkatnya kuantiti mata wang kertas, maka kerajaan dapat beri lebih banyak wang kepada rakyat, seperti yang disebut pada poin nombor 3. Jangka panjangnya, rujuk poin nombor 4, bajet defisit akan memberi kesan buruk kepada ekonomi negara, iaitu nilai mata wang kertas jatuh berterusan dan inflasi terus naik. Inilah apa yang negara-negara dunia sedang alami. Apakah penyelesaiannya kepada isu inflasi? Untuk bahagian ketiga dan terakhir ini, saya akan bawakan soal jawab antara Ron Paul dan Ben Bernanke pada tahun 2012 yang disiarkan oleh ABC News. Siapakah Ron Paul? Beliau adalah ahli politik Amerika yang memiliki pengetahuan yang luas berkaitan ekonomi. Sering ditimur ramah oleh agensi berita tersohor seperti CNBC, Bloomberg dan sebagainya apabila mereka inginkan pandangan alternatif tentang ekonomi. Ben Bernanke pula adalah ahli ekonomi dari Harvard University dan merupakan chairman Federal Reserve Bank Amerika antara tahun 2006 hingga 2014. Ini komen Ron Paul berkaitan dengan inflasi. Argument that prices are going up about 2%. Nobody believes it. You know, and the old CPI says prices are going up at 9%. They believe this. And people on fixed incomes, they're really hurting. The middle class is really hurting because their inflation rate is very much higher than the government tries to tell them. Ron Paul menekankan bahawa kekayaan dicuri merujuk kepada kejatuhan nilai mata wang. You loan me $100 and in 2 years from now I gave you 90 back, you'd be pretty upset. But we hand back money back that's worth 10 or 15 or 20% less, and nobody seems to be able to do anything about it. It's very upsetting. But it's theft. If I don't give you your full $100 back, if you loan me $100, I'm stealing $10 from you. So somebody's stealing wealth, and this is very upsetting. Inflasi merupakan kesan buruk daripada peningkatan pada bekalan mata wang kertas. I do want to make a point about prices because prices go up. That to me is not the inflation. It is one of the bad consequences of the inflation which comes from the increase in the money supply. And that's one of the bad effects. But Ron Paul keluarkan shilling perak untuk menguatkan hujahnya. you know, you took over the Fed in 2006. I have a silver ounce here. And this ounce of silver back in 2006 would buy over 4 gallons of gasoline. Today it'll buy almost 11 gallons of gasoline. That's preservation of value, and that's what the market has always said should be money. Money comes into effect in a natural way, not in an edict, not by fiat, by governments declaring it is money. Akhir sekali, Ben Bernanke dicabar untuk guna gold dan silver sebagai wang yang sah. Why is it that we can't consider, you know, the two of us an option? You love paper money. I think money should be honest, constitutional, it's still on the books, gold and silver, legal tender. Why don't we use it? But why don't we allow currencies to run parallel? Ringkasnya, inflasi adalah ciptaan manusia dengan tujuan-tujuan tertentu. Kesannya besar terhadap majoriti penduduk dunia di mana kehidupan mereka terjejas, terhimpit, malah sukar mendapatkan keperluan asas seperti makanan, pakaian dan tempat perlindungan. Hanya segelintir dapat menikmati hidup yang mewah dan selesa. Di manakah keadilan? InsyaAllah berjumpa lagi kita dalam sesi perkongsian yang akan datang dalam siri Gold Forever ini. Nantikan sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.